Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qawlana, amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik dan i'anah dan ketentuan yang baik. Malam ni dapat kita jumpa, alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab kita muka surat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan syarat yang kelima. Syarat yang kelima untuk kita berjalan kepada hadrah Allah. Syarat yang kelima untuk kita jadi hamba Allah. Nanti kan berjalan ke hadrah Allah macam mana lah rupa kan? Nak jadi hamba Allah, supaya kita ni terlepas jadi hamba yang selain Allah. Maknanya terlepas daripada menjadi hamba selain Allah. Hamba apa? Hamba dunia, hamba makhluk, hamba syaitan, hamba nafsu. Sebab apa? Sebab ketika kita mula menjadi hamba selain Allah, pada ketika itu kita mula terlupa dan kurang untuk kita meletakkan ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mula jadi hamba selain Allah, kita mula nak meninggalkan Allah, kita mula menyebutkan diri selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kelima iaitu tolan, kawan. Dalam kita nak menuju ke hadrah Allah, nak jadi hamba Allah, syarat yang kelima disebutkan oleh Imam Ghazali, kena ada kawan. Sahabat ni penting. Sebab sahabat ini dia yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu sahabat yang boleh menjadikan kita kekuatan untuk berbuat baik. Dalam nak buat baik kepada Allah, kena ada kawan. Kena ada kawan. Dan kawan ni pastikan, seperti mana yang disebut oleh Ibn Ata'illah Askandaria. Nak cari sahabat, kata dia, carilah sahabat yang perkataan itu menunjukkan kita kepada kebaikan. Cakap dia tu cakap yang selalu menunjukkan kita pada benda baik. Jangan kita cari sahabat yang mana perkataannya itu menunjukkan kita pada perkara kejahatan. Kita ada kawan, tapi kawan kita tak pernah tunjukkan kita pada benda baik. Cuma pada perkara yang harus dan perkara yang kejahatan. Masa apa perkara yang kejahatan? Nak cerita orang tak habis-habis, dari muda sampai ke tua. Dan nak sakaratul maut tu pun nak cerita orang. Mudah-mudahlah kita berhentilah. Cari kawan yang boleh tunjukkan kita pada benda baik. Jalan, beribadah kepada Allah. Itu dia. Yakni tolan yang bersama-sama menjalani akan jalan ini. Jalan apa? Jalan untuk membersihkan diri. Bersihkan hati kita daripada perkara yang kotor. Apa hati ni nak dibersihkan? Daripada sifat mazmumah. Cari kawan yang boleh sesama tolong kita. Buat apa kawan ni? Kalau kita mula cinta dunia, dia tegur.
Cinta dunia ni sebenarnya nampak macam tak ada apa-apa, tapi kebinasaan yang teruk. Dengan sebab terlalu cinta dunia ni lah kita jadi tamak. Dengan sebab terlalu cinta dunia tu lah kita mula jadi hasad, dengki. Dan ketika itu kita jadi melampaui batas-batas syarak. Ketika itu kita langgar. Sebab dah tamak tu sampai langgar batas syarak. Syarak tak mengizinkan, tapi sebab tamak yang tu lah jadi reta aku. Reta koma reta aku. Ni dia masalah ni. Sebab tamak, Dan dengan tolan itu, iaitu sekalian orang yang menjalani akan tarikat syekhnya itu. Apa yang telah ditunjukkan oleh masyaikh kita yang kita dah mengaji. Jadi ada kawan-kawan yang kita mengaji ni tadi. Jadi sama ada guru itu guru khususi ataupun guru umumi. Macam kita mengaji di masjid ni, pada umumnya yang kita belajar ni tadi, kita dapat duduk pada tempat umum ni pun dah alhamdulillah dah. Kawan-kawan ingatkan kita, kemarin ustaz cakap macam ni, dapat tak kita buat sambil-sambil kita bercerita tu tadi. Supaya ia berhimpun pada mengerjakan ibadah. Supaya bila ada kawan, maka bertemunya kita itu dapat mengerjakan ibadat. Ingat, pergi ngaji sama-sama, beribadah sama-sama, Sebab apa? Bila ada sahabah ni, kita ada kekuatan. Bila seorang-seorang ni, kita tak pun nak mampu. Contoh dia macam ni. Sebab itu, kalau kita di rumah, kita nak semayang sunat ni rasa lemah. Bila di rumah. Sebab apa? Sebab kita seorang-seorang. Kita semayang seorang-seorang kan. Toleh kanan, toleh kiri, tak ada orang. Kan? Jadi kita, jangan kata semayang sunat. Kadang-kadang wirid pun tak ada. Bukan kadang-kadang, selalu apa itu. Jadi lepas Assalamualaikum, doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup. Tapi bila kita ada kawan, contohnya ketika kita datang ke masjid, ramai kawan kita. Ada kita tengok ada kekuatan. Ada kekuatan nak buat, nak semayang sunat, ada kekuatan bila orang ramai semua semayang. Jadi kita seronok untuk mengerjakan. Ada satu kekuatan, ada satu roh atas kita untuk berbuat baik. Ini penting dia kawan. Insya-Allah, Dan mengerjakan ratib dan mengerjakan zikir, Kawan kita ingatkan kita sesama zikir, Betul, orang tua saya dia cukup pesan. Kalaulah tak ada zikir yang khusus, dia kata, sekurang-kurangnya, dia kata, amalkanlah zikir Imam Ghazali yang seminggu tu. Hari Senin ini, hari Selasa ini, kan, sekurang-kurangnya, kata dia. Kita ada zikir tu dalam diri kita. Sebab zikir ni, tuan-tuan, kekuatan. Hati yang sentiasa ingat Allah, maka kata Nabi SAW, dia terpelihara, dilindungi daripada belalai-belalai syaitan. Apa dia belalai syaitan? Bisikan syaitan pada perkara yang tidak baik. Zaman ni, tuan-tuan, zaman kita rasa macam, macam mana boleh berlaku itu, boleh berlaku ini. Orang hina agama, orang hina Nabi, kan? Macam mana Tak ada macam mana, tuan-tuan. Ketika kita mula lupa kepada Allah. Mula jauh dengan dia. Kita jauh. Kita jarang dah sebut dia. Lepas itu hadis kiamat ini Nabi sebut, tidak akan sekali-kali dikiamatkan oleh Allah akan dunia ni, sehinggalah masih ada orang yang mengingati Allah, menyebut nama Allahu, kata Nabi.
Ketika orang mula dah lupa Allah, dah mula tak nak sebut Allah, dalam rumah tak sebut Allah, tak ada zikir dah dalam rumah, dah kurang dah. Lepas itu dalam rumah kita dah kurang dengar orang baca Quran. Kalau dulu ada waktunya, mana waktu dia? Lepas maghrib. Kan? Lepas maghrib, kita belajar Quran lepas maghrib. Kan? Ada rumah kita ada orang baca Quran. Ada je orang baca Quran. Ya? Seminggu sekali dengar mak kita baca Quran. Yasin. Ada orang baca Yasin dalam rumah. Ya? Sekarang ni nak dengar orang baca Yasin, tunggu orang meninggal. Jadi takkan tiap-tiap minggu orang rumah tu meninggal, habislah tuan-tuan. Jadi kita ni tadi, buatlah macam mana yang Nabi suruh. Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti mana kubur, Nabi kata. Kubur ni, dia tak meriah, melainkan ada orang mati. Bila tak ada orang mati, tak meriah dah tuan-tuan kubur ni. Tapi bila ada orang mati, baru meriah. Dan ketika tu baru orang tanya, siapa yang meninggal? Ramai tu. Nampak? Ya? Kalau tak ada orang meninggal, kubur ni akan sunyi. Dan tak ada siapa pedulikan kubur, tak ada siapa nak bertanyakan hal kubur. Begitulah isyarah daripada Nabi. Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur. Ada dengar orang baca Quran, ada dengar orang berzikir, dan supaya bertolong-tolong dalam berbuat kebaikan. Jadi kawan kita ni boleh tolong kita dalam berbuat baik. Ini perintah tuan-tuan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantulah, kita tolong-tolong dalam perkara kebaikan, jangan tolong pada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Jadi dengan ada sahabat kita boleh tolong kita dalam berbuat baik. Dalam nak buat baik, tuan-tuan, masya-Allah zaman ni orang dah keliru, tuan-tuan. Mana baik, mana jahat. Yang baik orang kata jahat, yang jahat orang dah kata baik. Zaman ni jadi zaman dah macam-macam hal. Baik. Dan berbuat ibadah. Dalam berbuat kebajikan dan ibadat, bertolong-tolong dalam berbuat ibadat, tolong-tolong dalam buat baik. Tak tahulah betul ke tak betul. Baru ni ada dengar kata orang Yahudi dapat masuk tanah haram kan. Yang tolong masuk orang Yahudi ni tuan-tuan, orang tempatan, maknanya orang Mekah. Padahal orang kafir dilarang masuk di tanah haram. Tapi sekarang ni orang tempatan, maknanya orang Mekah Islam, yang tolong orang yang dilarang oleh Allah memasuki tanah haram. Padahal Allah sebut dalam Quran, tolong pada benda baik. Benda yang Allah larang jangan tolong. Jadi sekarang ni orang dah tak tahu mana patut ditolong, mana patut tak payah tolong. Orang dah tak tahu, dah kurang dah. Tapi orang bijak, tuan-tuan, sekarang ramai orang bijak daripada orang yang tidak bijak. Tahun 60-an, tahun 70-an dulu, nak dapat orang periksa penilaian 5A susah. Susah, tuan-tuan, kira budak tu betul-betul bijak. Sekarang sampai A habis. A tu habis. Adalah yang dapat B, bila tanya, kenapa engkau dapat B, tak dapat A? A dah habis, semua orang ambil, katanya. Saya ambil lah B, katanya. Saya kasihan tengok B tak ada siapa nak, katanya. Dulu, A ni seorang dalam kelas seorang, 5A seorang. Yang dapat 2A adalah 5-6 orang, macam tu. Sekarang tidak. Boleh katakan 80% A, 5A. Baik. Jadi sekarang orang bijak,
Ramai. Kata orang bijak. Sekarang orang bijak dah ramai. Orang yang tak bijak korang. Itu orang Melayu bila dah terlalu pandai jadinya. Ya. Dah pandai lah. Ya. Itu orang panggil Pak Pandai. Ya. Baik. Allahu ya. Kenapa lah pandai, dah terlalu pandai jadi pandai? Ya. Tempat yang Nabi tak bagi pergi, kita pergi. Ya. Macam di Madinah, ada satu tempat yang Nabi larang. Ketika Nabi lalu di tempat itu, Nabi laju berjalan. Sekarang, tak. Tempat yang Nabi larang, itulah menjadi tempat pelancongan. Nampak? Ya. Itulah pandai sangat, jadi pandai. Ya. Baik. Kemudian, Masya Allah. Ya. Seperti firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan bertolong-tolong dengan kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tolong macam mana kita dapat takut kepada Allah? Takut apa, tuan-tuan? Takut besok kalau kita mati tak sempat, dosa kita diampun oleh Allah. Dia takut. Saya tak ada buat dosa, jangan cakap. Tengah kuliah ni ada dosa, tuan-tuan. Saya yang bercakap ni, tengah bercakap ni boleh buat dosa. Macam mana Ustaz buat dosa? Tiba-tiba saya rasa ujub. Tiba-tiba saya rasa takabur. Tuan-tuan tak perasan. Yang tahu pada waktu itu, Allah. Dengar memang Ustaz ceramah ni dapat pahala, jangan dulu. Ketika saya tak selesai, hati saya, diri saya belum jadi amal salah. Sebab syaitan ni dia takkan benarkan kita mendapat amal salah. Dia akan ganggu kita, dia akan kacau kita. Macam mana nak membatalkan amal salah? Lepas itu takut ni disebut oleh ulama, takut dengan dosa. Kita berbuat dosa kepada Allah, ya. Lalu kita takut dengan Allah disebabkan dosa dan maksiat kita. Yang paling takut apabila kita mati, dosa itu masih belum diampunkan oleh Allah. Ya. Ustaz, alhamdulillah, saya pergi Mekah kemarin, saya sudah nangis-nangis, Ustaz. Dah habislah dosa saya, Ustaz. Itu dosa dengan Allah, dosa dengan orang belum. Itu yang saya kabarkan. Dosa dengan orang, kita umpat orang, wajib kita minta maaf dengan orang tu. Ya. Kalau kita hutang orang, wajib kita minta halal. Ingat tak dulu lah. Kita dulu, kalau kita habis beras, kita akan pinjam beras. Macam tak? Boleh tak pinjam beras semangkuk? Pinjam tu tak boleh, tuan-tuan. Ya? Tak boleh pinjam. Istilah pinjam tu tak kena. Ya? Baik. Dulu masa kita sekolah, lalu balik sekolah, nampak rambutan dah masak, petik 2-3 biji. Makan sambil balik. Dah minta halal belum? Ustaz, pokok tu dah kena tebang, Ustaz. Tapi dah minta halal belum dengan tuannya? Tuannya pun dah tak ada, Ustaz. Anak dia tak? Cakap dengan anak dia. Kalau anak dia kata, aku tak halalkan, melainkan sebiji 1,000. Bayarlah, tuan-tuan. Sebab rambutan dia, kan rambutan kita, nak macam mana? Siapa suruh awak ambil dulu? Ya? Baik. Itu belum pergi rumah orang kahwin lagi. Kan? Kita bungkus dan lauk tanpa pengetahuan tuan rumah. Ya. Kita bungkus lauk
tanpa minta izin dengan tuan rumah. Kita kata tak apa, tuan rumah baik. Ya, baik. Ya. Jika dia izinkan, kalau dia tak izinkan, berapa banyak kita makan benda haram? Ya, baik. Ya. Itu belum lagi korban baru-baru ni. Kita ambil ekor tanpa minta dulu. Kebah lembu ekor, hilang dulu. Pihak masjid tanya, ekor mana ekor? Entah. Ya, Allah. Ya tak? 10 tahun kita buat korban, masalah daging korban, pengagihan daging korban tak pernah selesai. Ada je. Jadi yang salahnya lembu ke? Ni salah lembu lah Ustaz, kata dia. Daging tak cukup ni bukan salah orang ngurus ni. Salah lembu, dia kata. Sebab mungkin lembu tu kecil gambar. Ya. Jadi kenapa tak boleh selesai? Rupanya kita ni masih belum soleh. Nampak? Itu yang saya cakap. Kita boleh bergaduh pasal sekilo daging. Agak-agak Dajjal datang besok. Lepas tak kita agak-agak. Ni baru daging. Yang berebut tu, yang bergaduh tu, yang darah tinggi. Yang berebut tu, yang bergaduh tu, jenis makan ubat darah tinggi, tuan-tuan. Agak-agak besok, kalau Dajjal datang, dihamparkan kita makanan sedap-sedap, ketika itu kita tengah betul-betul kebula, tuan-tuan. Bukan sehari dua tak makan. Ya, lama tak makan. Ketika itu nampak makanan ni tadi. Ya. Kita bulan puasa tak sampai sehari pun. Kan? Tengok orang jual air sirap tepi jalan, Allah, dicampurnya dengan selasih. Kita panggil telur katak kan? Biji selasih tu, bila dikacau tu menggelodak biji selasih tu. Bulan puasa kan? Padahal sirap tak ada apa. Beli-beli tawar, tuan-tuan, sirap tu. Masa Dajjal besok, agak-agak kita boleh selamat tak? Saya selamat, Ustaz, sebab saya dah baca surah Al-Kahfi. Jadi hak yang bergaduh daging ni yang baca surah Kahfi ke tak? Jadi ini yang kita nak petikaikan. Ini yang kita nak fikirkan. Ya, aku ni selamat ke tak? Ya, sebab apabila dosa kita dengan Allah, kita taubat selesai. Tapi itu pun, apa kata Abi Zakaria bin Abi Yahya Al-Ansari? Kalau kamu nak tahu, dosa engkau itu telah diampunkan oleh Allah, maka lihat 3 perkara, kata Abu Zakaria. Abi Zakaria Al-Ansari. Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari. Apa dia? 1, kata dia, engkau makin faham akan hukum hakam agama. Allah fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Kita dah tahu dah yang ni salah, yang ni betul. Ini kalau aku buat ni salah ni, Allah marah ni. Kalau aku buat ni, ya, Allah sayang ni. Maka Allah bagikan kita kefahaman tentang hukum hakam agama. Yang kedua, apa kata Abi Yahya? Iaitu Allah bukakan kepada kita akan pintu kebaikan. Kebaikan kita mula bertambah. Kita mula bertambah buat baik. Itu tanda dosa kita mula diampunkan oleh Allah. Yang ketiga, kita dikurniakan oleh Allah halwa, yakni kemanisan, kelazatan dalam berbuat baik. Kalau kita tinggal saja ibadat tu, kita mula dah rasa rugi. Allah ruginya, kata. Ya, ruginya aku hari ini aku tertinggal baca Quran.
Allah ruginya rasanya. Malam tadi aku terlajak, bangun-bangun azan subuh, tak dapat sembahyang tahajud. Allah ruginya. Ini yang dikatakan kemanisan. Ya. Kita mula dah rasa rugi. Bila kita tinggal sesuatu ibadah, kita mula dah rasa Allah ruginya. Allah ruginya. Tuan-tuan, rasa tu ada tak dalam diri kita? Sebab umur kita dah makin naik ni. Kalau rasa tu tak ada dalam diri kita, jaga-jaga tuan-tuan, rasa malang. Kalau kita tak pernah rasa rugi dengan ibadat kita yang tertinggal. Sebab umur kita dah masih, umur kita dipanggil umur liang lahat. Kalau cakap laju-laju, umur liang lahat. Orang kata cakap Cina. Ya. Ini tak, kita ni macam seolah-olah orang dah gali lubang, kita baring tepi lubang. Orang kuih sikit je ni. Kuih sikit, tergolek masuk je lah. Elok aja. Ya. Jadi tuan-tuan, ketika umur kita dah mula sampai pada umur kubur, dan rasa itu masih tak dibagi oleh Allah, maka kita kena muhasabah. Jaga tengok. Baik. Jaga tuan-tuan, dosa kita dengan makhluk ni. Ya. Jaga sangat-sangat. Ya. Bahaya. Baik. Kemudian, Masya Allah. Ya. Dan jangan bertolong-tolong kamu. Ya. Jangan bertolong-tolongan kamu berbuat dosa dan atas berbuat pekerjaan yang zalim. Kalau orang buat dosa, jangan tolong. Orang buat zalim, jangan tolong. Ya, jangan bantu. Ya, ketika seseorang itu melakukan kejahatan, maka kita tolong. Maka ketika itu, dia menjadi jariah atas kita. Jariah apa? Dosa yang mengalir. Dosa ni jadi mengalir, tuan-tuan. Ya, boleh mengalir. Iaitu dosa dan maksiat yang kita sendiri tunjukkan kepada orang berbuat dosa dan maksiat. Sebab itu tuan-tuan, bahaya ni macam ni. Kalau orang awam buat satu dosa, dikira satu. Tapi kalau orang alim buat satu dosa, dikira bukan satu. Boleh beranak lagi. Sebab apa? Sebab orang alim ini, dia akan menjadi ikutan. Akan jadi ikutan. Akan jadi dalil. Akan jadi hujah. Ya. Kadang-kadang kan, kalau dulu-dulu kan, orang tanya, tebelnya gincu kamu ni. Alah, anak ustaz tu pun tebel ke katanya. Nampak tak? Saya kan anak ustaz, dia kata. Anak ustaz tu pun tebel katanya. Ya. Matanya pun dah macam lampu traffic light, kata. Anak ustaz ke kami bukan anak ustaz, dia kata. Ya. Anak ustaz tu pun mata dia pun dah macam lampu traffic light, dia kata. Dia pejam dia. Merah. Ya. Buka celik, hijau, kelap-kelap kat kelip, kuning. Gitu. Ya. Dari dalil. Ya. Ustazah tu boleh sandinkan anaknya. Kita kan ustazah. Takkan ustazah tu tak tahu dalil. Kan? Anak ustazah tu elok aja. Jadi, orang yang alim ini, bila dia buat, maka dosanya bukan satu. Sebab dia bercambah. Dan bercambah. Jaga-jaga. Macam sekarang kan. Ustaz elok. Ya. Sekarang kan orang sibuk tengok wayang kan. Tengok wayang. Jadi besok ada filem lain. Orang pun jadi. Ustaz tu tak elok je tengok wayang katanya. Bukan ustaz aja. Budak-budak tapis pun tengok. Saya tak tapis, dia kata. Budak-budak tu dia hafal 30 juzuk. Elok je tengok wayang. Jadi dia jadikan hujah. Dia tengok wayang lain. Dia tengok cerita tu cerita cinta-cinta. Ya tak? Ya?
Jadi hujah. Dia kata elok aja budak-budak tahfiz tu satu sekolah pergi tengok ayam. Kami ni tak adalah hafal Quran, kami cuma hafal lagu aja. Dia jaga-jaga. Ya. Minggu lepas cucu saya tanya saya, Wan kata, Tok Wan, dia kalau lembut minta tu adalah tu. Kan? Dia cucu dengan anak sama je dia tuan-tuan, perangainya, tendang terajang tu sama je. Cucu saya tu tanya, Wan kata, dia pegang tangan awak, ngeleser je rupa. Ngeleser kat kita. Apa dia? Cikgu suruh tanya, boleh tak nak tengok wayang? Kata dia. Ya. Saya khabar dengan cucu saya. Cakap dengan cikgu, kalau cikgu nak pergilah. Janganlah ajak kamu. Ya. Khabar dengan cikgu, kata Tok Wan marah. Kata, yalah, kata dia. Macam mana dia sampai tak tahulah. Kadang kita sampai lain, dia sampai lain. Ya, cara dia sampai. Tapi alhamdulillah lah dia tak pergi, kawan-kawannya pergi. Alhamdulillah. Takut besok dia menjadi hujah. Bila dia besar sikit dia apa? Dulu Tok Wan bagi kita. Dulu Tok Wan bagi, sama aja Tok Wan kata. Nampak tak? Ketika itu kita pula dah tak ada. Ya, kita pula ni dah mati. Lalu berterusan dia dengan perkara yang tidak baik. Baik. Jaga-jagalah, ya. Baik. Dan demikian lagi wajib atas orang yang berkehendak menjalani akan jalan ini bahawa ia mengetahui akan barang yang wajib bagi Allah, barang yang mustahil atasnya, barang yang harus baginya. Jadi orang yang nak menjalani ilmu tasawuf, jangan tinggal ilmu tauhid. Jangan tinggal. Jangan tiba-tiba nak bersihkan hati, tiba-tiba tauhid tak tahu. Sebab apa? Sebab kata ulama, tasawuf ini pati pada tauhid. Pati tauhid, tasawuf. Macam mana boleh dapat pati kalau tak ada bendanya? Yang nak diperahnya tak ada. Macam mana kalau nak dapat minyak, kalau tak ada buahnya? Jadi kena ada buahnya tu dulu. Sebab itu, tasawuf ini tuan-tuan. Kata ulama, pati pada tauhid. Kita belajar tauhid, Allah wajib ada. Ketika mana kita rasa ada Allah? Bila kita rasa? Kita tahu Allah ada, tapi kita tak pernah merasakan ada Allah. Masa susah, baru kita rasa ada Allah. Masa senang? Masa tak ada duit, baru kita rasa ada Allah. Masa bila? Kenapa saya cakap macam tu? Barulah kita, Ya Allah, Ya Allah. Masa sihat? Tak. Kita tak rasa. Hilang rasa tu. Sebab itu kena berkekalan rasa. Bila berkekalan rasa pada ketika itu, tanda orang yang mula nak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda ingat. Macam mana nak kekal rasa? Kekalkan ingat. Bila kekal ingat, kekal rasa ada tu. Tak boleh tinggal tauhid. Dan demikian lagi wajib atas orang yang berkehendak menjalani akan jalan ini, mengetahui seperti demikian itu pada hak segala Rasul. Dan wajib mengetahui akan sekalian yang demikian itu sekadar fardu ain jua. Mana kalau orang tanya, kita tak tahu.
Apa sifat wajib pada Rasul? Tahu. Tak ingatlah disebut diorang. Ya yang itu. Walaupun kita tak hafal. Tapi ketika disebut diorang. Betul. Betul yang tu. Tahu kita. Ya. Sekurang-kurangnya. Ya. Yalah macam kita. Kalau tanya adik cucu kita. Ya. Tok kata. Cuba Tok baca sifat 20. Tak ingatlah Tok. Ya. Teringat kita sifat ya kadang-kadang yang wajib lepas, yang mustahil pula tak lepas. Kadang yang wajib lepas, yang mustahil kata dia. Ya. Atuk ni dah tua, tak ingat katanya. Ya, padahal memang tak tahu. Ya. Dalam pada tak tahu tu pun dia buat dosa, tipunya cucu. Dah tak tahu tu satu benda tak elok. Kemudian tipu cucu pula lagi. Dia buat dua benda tak elok. Ya. Allah. Ya. Kita ni sebenarnya banyak kalau salah itu. Masa dulu pergi kedai, tiba-tiba kita jumpa kawan sembang-sembang. Janji dengan anak nak beli gula-gula. Balik di rumah kita terlupa. Apa kita jawab? Ya, mana gula-gula adik? Kedai tutup. Kita tak nampak. Ya. Jadi kalau kita dah tua ni, anak kita tipu kita, berbalalah tuan-tuan. Kita bertanya, Long, apa tak balik Long? Tipu kita. Ada mesyuarat bah. Rupanya dia duduk di Langkawi ni. Ya. Berbalalah kita ditipu. Sebab apa? Sebab masa dulu kita pernah nipu dia. Ya. Jadi kalau kita tak mahu kita ditipu, jangan menipu. Senang. Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Supaya benda tu tak berlarut-larut. Senang aja. Seorang ayah jumpa anak-anak dia semua. Hari ini, ayah minta maaf dengan semua anak-anak. Sebab masa kamu kecil dulu, ayah rajin tipu kamu. Ya. Jadi tipu tu berhenti di situ dah. Dan anak kita dia tak akan tipu kita dah. Sebab kita dah minta maaf, berhenti. Selagi tak minta maaf, dia akan bertali arus. Ya. Macam tuan-tuan, boleh? Apa minta maaf dengan anak? Apa minta maaf? Susah oi. Apa nak minta maaf dengan anak? Nak jenis apa yang mesti melentin? Tak mau dah. Apa minta maaf dengan anak, dulu kamu masih kecil, apa begini-begini dengan kamu. Ya, minta maaf. Seorang ayah yang baik, maka dia tidak akan malu untuk meminta maaf pada anak-anak. Ini ayah yang baik. Ya. Sebab apa? Ustaz, kenapa kena buat macam tu? Sebab Nabi kata macam tu. Nabi kata apa? Kalau nak tahu kamu ni orang saleh, Nabi kata tanya 3 golongan. 1, tanya isteri. 2, tanya anak. Ahli kamu, Nabi kata. 3, Nabi kata apa? Tanya jiran. Ya. Kalau mereka kata kita orang saleh, maka peluang kita untuk masuk syurga Allah cerah. Ya. Baik. Dan wajib mengetahui akan sekalian yang demikian itu sekadar yang fardu ain jua. Dan tiada wajib atas orang yang menjalani akan jalan ini mengetahui yang terlebih daripada sekadar fardu ain itu. Seperti yang disebut dahulu itu. Ya. Baik. Itu tanda masuk isyak ke betul? Nak masuk isyak? Jadi kita masuk isyak, kita berhenti ya, cikgu ya? Boleh? Sekarang isyak lama kat pukul 9. Dia sebenarnya psikologi ya. Tapi saya sebenarnya tuan-tuan, saya pernah terfikirlah tapi saya tak tahu. Sekarang ni isyak sampai dah dia naik makin sayup-sayup nampak. Ya. Selalunya kalau maghrib 7.30, isyak lebih kurang 8.30. Kan? 1 jam. Ya. Sekarang kau sayup.
Makin sayup kan. Ataupun 8.40, 1 jam 10 minit. Ya, sekarang dah macam dekat pukul 9 nak rasa. Ya. Makin sayup. Saya benda tu bukan jadi saya fikir, tuan-tuan. Ya. Kenapa ya cakap putaran planet-planet dia dah mula ke? Merubah macam supermoon. Bulan dekat dengan bumi. Setahun berapa kali dah? Boleh hampir kata 2 bulan sekali. Ya. Bulan dekat. Jadi saya bila tengok keadaan tu saya mula jadi risau. Awak tengok tu hati tu dah dap-dub. Ya, dalam hati tu kadang bercakap, ya Allah, apakah kiamat ni dah dekat sangat? Sebab ketika planet ni dah mula hampir ke bumi. Ya. Yalah macam gerhana. Setahun berapa kali? Kalau dulu kita gerhana ni 3 tahun sekali. Zaman kita kecil itu jarang dengar gerhana. Perasan tak dulu kalau kita nak tengok gerhana ni, gerhana matahari, kita buat apa, tuan-tuan? Ambil besen, tuan-tuan, bubuh air. Kita ambil besen, bubuh air, tengok matahari tu. Memang nampak terang-terang. Mata pun tak sakit. Ya, cerdik orang dulu. Oi, dulu memang pakat-pakat tengoklah dalam besen tu. Ya. Tengah-tengah tengok kawan campak batu, memang kena marah lah. Sebab air tu berkocak kan. Oh, geram menolak rasanya. Dia nak tengok tu biar air tu tenang. Allah. Sekarang setahun berapa kali, tuan-tuan? Lepas matahari, bulan, lepas bulan, matahari. Allah. Ya. Baik. Dan demikian lagi, dah sampai sini. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Ya. Pukul 9 dah tu. Ya. Takat ni je. Dan demikian lagi. Ya. Sampai tu insyaAllah. Bulan depan insyaAllah ada ketentuan Allah. Kita jumpa. Ya. Tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan saya dan keluarga saya di kalangan orang soleh, insya-Allah, orang baik. Itu juga tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dan jadikan kita sebagai orang soleh. Hidup sebagai orang soleh dan mati sebagai orang soleh. Ya. Itu dia. Baik. Dan juga saya minta tolong doakan madrasah kita. Mudah-mudahan dalam rahmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Dan akhir daripada kalam saya pesan untuk diri saya dan tuan-tuan, jangan tinggalkan salawat setiap hari, tuan-tuan. Setiap hari jangan tinggal. Ya. Ustaz, saya baca 100 ni dah tak mau balik dah. Ya. Paling sikit, tuan-tuan, bacalah 500. Paling sikit dah. 500 ni sekejap aja. Ya. 500 ni sekejap aja. Ya. Satu hari, satu malam tu baca 500. Sekejap sangat. Satu hari, satu malam. Daripada kita berbual, orang Perak panggil belabun, tak tentu pasal, tak ada ujung pangkal. Ya. Baca selawat. Jangan tinggal selawat. 2 perkara ni jangan tinggal, tuan-tuan. Selawat, istighfar. Kenapa saya kata istighfar jangan tinggal? Sebab ketika matahari mula terbit sebelah barat, istighfar ni dah tak jadikan taubat. Dia jadi zikir. Ya. Jadi kita tak tahu bila matahari terbit sebelah barat. Ya. Ustaz, Dajjal tak keluar lagi. Dia ada khilaf, tuan-tuan, benda ni. Ya. Hadis yang kuat mengatakan matahari terbit dulu, baru Dajjal keluar. Ada mengatakan Dajjal keluar dulu, baru terbit matahari sebelah barat. Ya. Macam tu. Jadi ketika zahir hadis matahari terbit sebelah barat, kita istighfar masa tu dah dia jadi kebaikan aja. Dia tak menjadi taubat. Ya. Jadi mintalah ampun macam mana? Tak boleh. Sebab janji Allah,
ketika matahari itu terbit sebelah barat yang disebut oleh Nabi SAW, pintu taubat itu ditutup. Ini baik. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kekuatan atas kami, iman dan Islam kami, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala fitnah, Ya Arhamar Rahimin. Kami berlindung dengan Engkau, Ya Allah, daripada fitnah dunia, fitnah hidup dan mati, fitnah kubur dan fitnah dajjal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pimpinlah kami dan keluarga kami pada jalan agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah iman dan Islam kami sehingga akhir hayat kami masih lagi dalam iman dan Islam, Ya Allah. Ya Allah, ketika kami mati, mudahkan urusan kubur kami, Ya Allah. Luaskan kubur kami, Ya Allah. Terangkan kubur kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.